Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Kalau sebut pasal Gunung Everest, apa yang akan terlintas dekat kepala korang? Kat Gunung Everest ni sebenarnya ada banyak kematian yang melibatkan pendaki gunung. Banyak jasad-jasad yang membeku ditinggalkan dekat sana dan tak pernah dikeluarkan sampai dah ke hari ni. Itu yang paling ekstrim dah kan, tapi ada je yang naik dan turun dari Gunung Everest ni dalam keadaan yang selamat, tak ada masalah. Tapi tak semua juga okey. Ada yang terkena frostbite ni hingga menyebabkan diorang punya jari jemari, kaki apa semua ni kena potong guys. Jadi hari ni Nina ada satu kisah yang menarik yang Nina nak cerita tentang seorang hiker yang pergi panjat Gunung Everest. Masa dia naik dengan tim dia, tiba-tiba dia mengalami masalah penglihatan. Lepas tu terjadinya pula ribut dekat atas sana dan kemudian dia telah disahkan meninggal. Tapi entah macam mana, nyawa dia masih lagi panjang dan dia berjaya menyelamatkan diri dia sendiri dan turun dari gunung. Jadi kalau korang nak tahu macam mana dia boleh survive dekat atas sana, macam mana dia boleh bangkit dari kematian dan turun selamatkan diri dia sendiri, korang kena tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Pada musim bunga, pada tahun 1996, Weather yang berasal dari Texas dan merupakan seorang ahli petologi telah plan untuk mendaki Gunung Everest. Jadi dia pun join lah satu tim yang seramai 8 orang termasuk diri dia lah. Dan dia berharap dia dapat tawan gunung yang famous di dunia ni. Sebelum ni pun dia memang dah banyak kali daki gunung sebab tu memang hobi dia. Mana-mana gunung yang terkenal dekat negara tu, dia akan datang dan daki dan cipta sejarah hidup dia. So sekarang ni yang tinggal Gunung Everest je yang dia belum lagi tawan. Mana yang tak tahu, cabaran mendaki Gunung Everest ni tak sama tak macam kita daki Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu pun dah kategori agak struggle untuk daki kan, apatah lagi Gunung Everest ni yang berganda-ganda kali cabaran dan juga bahaya dia. So untuk mendaki Gunung Everest ni, baik kena prepare tenaga yang mencukupi untuk badan dia. Kalau korang nak tahu, disebabkan hobi dia yang suka panjat gunung ni menyebabkan hubungan dia dengan isteri dia menjadi bermasalah. Sebabnya dia lagi suka panjat gunung, habiskan masa dekat gunung berbanding menghabiskan masa dengan keluarga dia. So isteri dia memang terasa sangat-sangatlah dan dia rasa macam dia tu dah tak penting dalam hidup Bag. Tapi Bag ni jenis yang tak kisah tau. Bagi dia, hobi dia lagi penting. Dan dia tak tahu yang sebenarnya isteri dia dah pun plan nak bercerai dengan dia. Jadi isteri dia plan nak bercerai dengan Bag selepas Bag balik daripada Gunung Everest. So, pada hari si Bag dengan tim dia nak daki Gunung Everest, dikatakan suhu dan cuaca dekat gunung masa tu tak berapa okey. Suhu kat sana dalam negatif 29 darjah Celsius dan kelajuan angin pula dalam 157 batu sejam. Walaupun cuaca tak berapa okey dan agak ekstrim, tapi Bag dengan tim dia dah pun bersedia untuk panjat gunung tadi pada 10 Mei 1996. Sebelum Bag bertolak ke Nepal, si Bag ni dah buat operasi lasik dekat mata dia untuk menghilangkan rabun dekat. Jadi semasa dia pergi ke sana panjat Gunung Everest tu, dia punya pembedahan kat mata tu macam tak berapa sembuh lagi lah. Ekspedisi diorang kali ni telah diketuai oleh seorang pendaki gunung veteran yang bernama Rob Hall. Jadi Rob ni adalah seorang pendaki yang mahir dan ada banyak pengalaman dan dia berasal dari New Zealand. Jadi Rob ni dia pernah mendaki Gunung Everest sebanyak 6 kali dan dia dah semakin expert lah orang kata kan. So ekspedisi kali ni dia tak berapa risau sangat. Disebabkan Rob ni ada banyak pengalaman dan kepakaran dia telah menubuhkan sebuah company mendaki gunung. Pada hari tu semua dalam tim si Rob ni telah memulakan perjalanan dan cuaca masih lagi cerah. Diorang yakin perjalanan diorang untuk mendaki Gunung Everest pada hari tu dalam keadaan baik dan diorang yakin sebab cuaca masa tu masih lagi elok. Dalam kiraan diorang akan sampai ke puncak ni dalam 12 hingga 14 jam perjalanan. Itu yang diorang kira lah kalau cuaca cantik. Kalau cuaca buruk pula memang akan makan masa lah. Kan sebelum Bag datang ke sini, dia ada buat pembedahan lasik kan untuk clearkan pandangan dia. Jadi bila dia ada dekat atas gunung dengan tekanan yang agak kuat, sebenarnya dia punya pembedahan tu tak betul-betul sembuh lagi tau. Korang nak tahu apa yang terjadi dekat dia masa dia tengah panjat tu? Dia kehilangan pandangan dia, atau orang kata apa, hampir buta dan tak dapat nak lihat dengan jelas. Bila ketua dia perasan yang Bag ni nampak macam menggagau sikit, macam tak berapa nampak kan. Jadi ketua dia pun cakap dengan Bag, kau tak payahlah naik, bahaya ni kalau jadi apa-apa. Jadi Rob pun mintalah Bag untuk tunggu dekat tepi laluan sebabnya dia nak bawa geng-geng yang lain ni naik ke atas dulu. Jadi lepas dah selesai nanti, dia akan turun dan akan bawa Bag sekali turun ke kemah. Jadi Bag pun cakap, okey tak apalah, dia tunggu dekat tepi trail je sampailah diorang ni turun. Walaupun masa tu dia memang frust gila kot. Yelah dia datang situ semata-mata nak tawan puncak gunung kan, tapi tiba-tiba dah jadi macam ni, terpaksalah kena tunggu dekat tepi gunung. Jadi dia pun tunggulah dekat tepi trail ni selama beberapa jam dan ada juga beberapa pendaki yang lain dah pun mula turun dan diorang pun ternampak Bag ni tengah tunggu dekat tepi trail. Lepas tu diorang pun offer lah dekat dia, jomlah Bag, ikutlah kita orang tunggu dekat caravan kita orang. Tapi Bag ni tolak, dia kata tak apa, dia nak tunggu tim dia dekat sini je. Yelah, diorang pun kesian jugalah kan, terpacak
macam Teguh Negara dekat situ, dah lah cuaca sejuk kan. Tapi Beck dah tak nak tunggu tim dia juga dekat situ, sebabnya dia dah janji dengan dorang, so dorang pun tinggalkan Beck. Manakala tim dia pula dah sampai dekat puncak dan ada salah seorang daripada tim dorang ni yang dah mula lembik, dah tak mampu nak berjalan lagi dah. Jadi nak tak nak, Rob ni sebagai ketua ekspedisi terpaksalah tunggu sekejap, tengok keadaan ahli dia ni okey ke tak. Tapi orang tu dia tak survive dan akhirnya dia mati dekat lereng bukit. Dikatakan sampai sekarang jasad beku dia ni masih lagi ada dekat sana. Selepas 10 jam si Beck ni tunggu dekat tepi trail, dia dah mula rasa macam ada yang tak kena. Kenapa lama sangat ni diorang ni nak turun kan? Tapi dia still tunggu sebabnya dia memang tak ada pilihan yang lain, sampailah ada seorang pendaki ni yang bernama Mike Group. Dalam pukul 5 petang macam tu, Mike ni beritahu dekat si Beck yang Rob ni tengah stuck dekat atas, tapi diorang memang dah tengah turun dan tak jauh daripada situ dah. Jadi Mike ni adalah salah seorang tim Rob dan dia juga adalah seorang guide yang dah banyak kali panjat gunung Everest. Dia lah yang bawa Beck turun dan decide untuk tunggu tim yang lain untuk sampai dekat tapak perkemahan dorang. Masa dorang tengah berjalan nak sampai ke base dorang tu kan, tiba-tiba terjadinya ribut salji dan membuatkan pandangan dorang ni sangatlah terhad. Dah lah masa tu malam, gelap, lepas tu ribut lagi. Memang menggagal lah dorang ni mencari jalan nak ke base dorang. Pada masa ni pula glove tangan si Beck ni boleh pula hilang dan dia memang menggigil kesejukan yang teramat sangat. Dia pun mulalah pegang tangan dia, gosok-gosok macam tu dan tiba-tiba dia terjerit selepas dia sedar yang tangan dia ni dah mula tak rasa apa-apa lagi dah. Kemudian tiba-tiba datang pula angin yang kuat telah menolak Beck sehingga menyebabkan dia terjatuh ke dalam salji. Pada masa ni memang semua orang kelam kabut dan ramailah pendaki-pendaki yang lain berusaha menyelamatkan ahli tim dorang ni. Jadi ada seorang guide dari Rusia ni yang nampak keadaan Beck masa tu, tapi dia tak tolong sebabnya dia kena dahulukan tim dia. Akhirnya Beck pun ditinggalkan sebab diorang pun tak boleh nak tolong dia dan orang pun fikir mungkin dia dah tak survive. Esok pagi tu selepas ribut semua dah reda, ada seorang doktor dari Kanada telah dihantar untuk cek keadaan Beck dengan seorang lagi pendaki wanita Jepun yang bernama Yasuko Namba. Jadi Beck dengan Namba ni telah ditinggalkan dekat tepi gunung malam tadi sebab keadaan diorang sangat lemah dan cuaca pun agak teruk. Jadi doktor ni pun naiklah ke gunung untuk cek keadaan diorang berdua dan dia pergi cek keadaan Namba dulu dan dia sahkan yang Namba ni tak dapat diselamatkan lagi. Lepas tu dia tengok pula keadaan Beck yang terkampus dengan salji dan dia pun cakap benda yang sama, Beck tak dapat diselamatkan. Muka Beck pada masa tu telah ditutupi dengan ais, lepas tu dia punya jaket ni terbuka sampai ke pinggang dan beberapa anggota badan dia kaku dan juga sejuk. Bila tengok keadaan anggota badan dia pada masa tu, boleh dikatakan dia ni sebenarnya dah kena serang dengan frostbite. Walaupun doktor tadi tu kata yang Beck ni mati disebabkan hipotermia, sebenarnya dia tak mati lagi tau. Dalam pukul 4 petang macam tu, dia tersedar daripada koma hipotermik dia. Masa dia tersedar tu kan, dia macam mamai lagi lah tau. Dia fikir yang dia sekarang ni masih ada dekat rumah atas katil dia. Bila datang waras dia, dia macam, oh aku sekarang dekat atas gunung kan, sebab badan pun dah mula rasa sejuk. Dan pada masa inilah dia kalutlah cek keadaan anggota badan dia dan baru dia sedar. Masa tu dia ketuk tangan kanan dia ni dekat atas tanah, dia kata tangan dia mengeluarkan bunyi macam kayu. Perasaan cuak dan takut tu mula datang sebab dia sedar yang sekarang ni dia duduk atas gunung, tak tahu dekat mana dan macam mana dia nak keluar dari sana. Disebabkan nekat dia untuk berjuang hidup walaupun dia punya jari jemari dia semua ni dah kena frostbite termasuk muka dia, dia berusaha untuk berjalan dan akhirnya sampai ke tapak perkemahan. Bila orang dekat sana nampak keadaan Beck, diorang semua macam terkejut gila sebabnya doktor tadi tu naik kata yang Beck ni dah mati. Tiba-tiba dia datang turun dalam keadaan dah kena frostbite, muka dah hitam apa semua tu. Memang diorang terkejut sangat lah. Muka Beck dah bertukar jadi hitam sebab muka dia ni dah kena frostbite dan anggota badan yang lain pun mengalami nasib yang sama juga. Jadi bila diorang nampak Beck ni, diorang pun cepat-cepatlah berlari ke arah dia dan cuba selamatkan dia. Sampaikan orang-orang pada masa tu kata, Beck ni dah macam bangkit dari kematian tau. Walaupun muka dia ni dah pun kena frostbite, tapi dia masih lagi boleh bercakap dan cerita dekat diorang apa yang terjadi sebenarnya. Manakala isteri si Beck ni pula telah dimaklumkan oleh doktor Kanada tadi yang suami dia dah pun meninggal masa dia pergi cek tadi kan. Dia kata okey, si Beck ni dah mati dan diorang pun terus inform dekat isteri dia kata yang Beck dah meninggal dekat gunung. And then beberapa jam kemudian datanglah sebuah helikopter ni untuk membawa si Beck ni daripada tapak perkemahan dan bawa ke hospital. Tangan kanan dia, lepas tu jari jemari sebelah kiri, hidung dan juga beberapa tempat di kaki dia kena potong dan kena buang. And then doktor pun mula buatlah hidung baru dia dengan menggunakan kulit leher dan juga bahagian telinga dia. Sebelum doktor letak hidung tiruan tu dekat hidung dia, diorang kena tunggu proses tu kena matang lah kan. Jadi diorang letak hidung yang diorang buat tu dekat dahi Beck. Bila dah matang, dah sesuai apa semua, barulah doktor pindahkan dari dahi ni masuk ke hidung balik. So keadaan Beck sekarang, dia dah pun pencen dari mendaki gunung selepas dari kejadian tu. Isteri dia pula tak jadi nak bercerai dengan dia dan berjanji untuk menjaga Beck sampailah akhir hayat diorang. Walaupun Beck sebelum ni berkali-kali meninggalkan isteri dia sebab semata-mata nak pergi panjat gunung. Tu
Itulah orang katakan kena berbuat baik dengan pasangan kita, sebab dialah yang akan bersama dengan kita waktu susah dan senang. Waktu senang tu semua orang nak kita, tapi bila kita susah tu tak ada orang nak kita, tapi pasangan kita je yang masih setia dengan kita, betul tak? Jadi Nina nak tanya korang pula, okey, macam mana kalau korang ditawarkan secara percuma lah ni untuk mendaki Gunung Everest, korang sanggup tak nak pergi daki walaupun korang tahu risiko naik Gunung Everest ni bukan biasa-biasa tau? So korang nak tak? Cuba komen sikit. Tapi kalau korang tak nak pula, sebab apa? Korang pun komen dekat bawah juga, okey? And yeah, that's it for today, dan Nina harap korang sukalah dengan kisah yang Nina kongsikan sebentar tadi. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.